Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasihlah ya atas kehadiran. Jumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya. Hari ini kita akan sambung dengan bahagian C. Hari ini kita start dengan bahagian C, soalan nombor 6. So untuk makluman awak, soalan nombor 6 ini kita belajar dalam bab 5. Kebetulan soalan nombor 6 ini masih lagi berkaitan dengan bab 5, iaitu air dan larutan. Cumanya kita tengok dalam bab subtopik pembersihan dan pembekalan air. So kalau kata 2/3, kalau kata saya ada 2/3 air, 2/3 daripada bumi ni adalah air. Tapi air ni kita tak boleh guna. Kenapa kita tak boleh guna? Sebab dia ada 3 benda ni. Pertama, dia ada mikro organisma. So mikroorganisma ni lah yang perlu kita buang. Lepas tu dia ada bahan terlarut. Bahan terlarut. Bahan terlarut ni contoh macam-macam lah Contoh kita kata dia ada macam kita kata apa? Mercury contohnya. Kita ada dalam tu ada plumbum contohnya, ataupun apa-apa bahan buangan yang dibuang ke dalam laut ataupun sungai tadi. Jadi dia larut dalam cecair, dalam air tu tadi. Dan yang ketiga dia ada benda asing. Dia ada benda asing. Benda asing kita sebut benda asing untuk awak ni sebenarnya benda asing ni dua perkataan, benda asing. Tapi kita gabungkan dia jadi satu, jadi benda asing. Benda asing ni benda yang tidak sepatutnya ada dalam air. Contohnya sampah-sampah sarap, ranting-ranting kayu dan sebagainya. Jadi kita kena proses dulu benda ni. Kita kena proses dulu benda ni supaya kita boleh guna, barulah selamat untuk kita gunakan. Jadi balik pada soalan nombor 6. Balik pada soalan nombor 6A. Soalan nombor 6A dia kata rajah 6.1 menunjukkan dua kaedah. Dua kaedah pembersihan air. Jadi kita boleh nak bersihkan air ni dengan beberapa kaedah. So dia bagi dekat awak sini dua kaedah. Sebenarnya dia ada berapa kaedah? Dia ada 5 kaedah. Kalau dalam awak belajar tu berapa kaedah yang dia ada? Dia ada 5. Yang dia bagi kat sini adalah 2 kaedah. Dia bagi dekat awak ni ada 2 kaedah. Dia dah bagi dekat awak kaedah X, kaedah X dan kaedah Y. Saya nak sebut X, dia bagi kat awak X dan dia bagi kat awak Y. Lagi apa lagi? Lagi dia ada pengklorinan. Pengklorinan. Maknanya dia tambahkan klorin ke dalam air awak. Maknanya air awak tadi contohnya dia ambil daripada air sungai, dia tapis sekejap, buang apa? Buang warna, buang bau, buang rasa apa yang tak sedap apa semua tu, dan dia tambahkan klorin supaya mikroorganisma mati. So bila awak tambah klorin ni, maksudnya sebenarnya kita nak membunuh mikroorganisma. Lagi kita ada cara kejap saya dah tengok ni. Kita ada cara penyulingan. Bukan 4, bukan 5, ada 4. Penyulingan. Penyulingan ni dia adalah satu proses di mana kita panaskan kita panaskan cecair. Bila cecair tadi, di dalam cecair tadi dia mempunyai bahan-bahan yang mempunyai perbezaan takat didih. Contohnya macam petroleum bila kita gali-gali petroleum, kita dapat petroleum asli tu, kita dapat petroleum tu, kita hantar ke kilang, petroleum tadi akan dipanaskan. So bila dipanaskan, dalam petroleum tadi dia ada bahan-bahan yang mempunyai perbezaan takat didih. Jadi bila kita panaskan, bahan yang paling rendah takat didih, dia akan meruap dulu, dia bertukar menjadi wap. So bila dia bertukar menjadi wap, kita akan collect, dia letak satu tempat. Lepas tu bahan yang punya takat didih yang tinggi sikit, dia akan meruap pada suhu tertentu. Jadi setiap suhu-suhu tadi kita akan dapat bahan-bahan yang berbeza-beza. So penyulingan ni dia yang paling baik lah, kita kata dia paling baik. Kenapa dia paling baik? Sebab dia boleh singkirkan semua.
kaedah pembersihan air ni dia nak buang kenapa kita nak bersihkan air? Kenapa kita nak bersihkan air? Pertama sebab kita nak buang bau tu. Ni pembersihan air ni kenapa kita nak bersihkan air? Pertama kita nak buang kita nak buang bau. Kita tak nak bau ni. Kedua kita nak buang rasa. Minum air ada rasa macam apa? Ada rasa lumpur ataupun ada rasa sampah dan sebagainya. Kita nak buang yang tu. Sebab tu kita kena buat pembersihan. Lagi kita nak buang apa? Kita nak buang warna dia. Saya sebut dah tadi ni kita nak buang warna dia. Jangan tergamak kita nak minum air sungai yang keruh tu macam air teh tu. Jadi kita perlu pembersihan dia sebab kita nak buang rasa, nak buang bau, nak buang warna. Lagi kita nak buang apa? Kita nak buang mikroorganisma. Saya buat MO je. So kita nak buang mikroorganisma. Supaya bila kita minum badan kita tidak sakit. Biasanya mikroorganisma lah yang menyebabkan penyakit kita. Dan yang terakhir kita nak buang apa? Kita nak buang bahan terlarut tadi. Kita nak buang bahan terlarut tadi yang mungkin boleh menyebabkan badan kita sakit. So itu tujuan pembersihan air ni. Itu tujuan pembersihan air. Untuk apa? Untuk kita buang bau, untuk buang rasa, buang warna, buang mikroorganisma dan buang bahan terlarut. So berapa kaedah dia ada? Dia ada 4 kaedah. Tadi saya sebut 5 sebenarnya ada 4 saja. Nota saya kat sini ada 4 saja. So penyulingan ni dia yang paling terbaik lah. Penyulingan ni dia yang terbaik sekali. Kenapa saya kata terbaik? Sebab dia boleh singkirkan hampir semua ni. Ni dia boleh singkirkan hampir semua ni. Dia boleh buang rasa, dia boleh buang bau, dia boleh buang warna, dia boleh buang mikroorganisma, dia juga boleh buang bahan-bahan terlarut. Ni penyulingan ni dia antara yang terbaik lah. Yang terbaik. Tetapi cecair itu sudah kehilangan. Kita kata kadang-kadang kehilangan nutrien-nutrien yang penting. So X dan Y. Rajah menunjukkan 2 kaedah pembersihan X dan Y. So X ini adalah di mana kalau awak tengok dia gunakan api. Mana dia gunakan api, dia panaskan cecair ni. Dia panaskan cecair. Saya sebut cecair. Dan satu lagi kaedah yang dia menggunakan macam ini. Dia menggunakan kertas turas yang kat luar ni yang saya garis warna merah ni, dia gunakan kertas turas. Dia gunakan kertas turas. So dia masukkan dekat atas ni. So nanti bahagian bawah ni awak akan dapat air yang bersih. So yang ini pun sama. Yang ini bila awak panaskan dia ni, so awak akan dapat air. Awak akan dapat air ataupun awak akan dapat air yang bersih lah. Maknanya air yang bersih jugalah. So nama saja berbeza. So X ni agak-agak ada tak siapa yang tahu? Pendidikan. Siapa yang jawab tu? Faik So X ini adalah pendidihan. So awak tengok je kalau awak tengok dia dipanaskan di bahagian bawah ni, atas ni dia nampak dah mula ada buih-buih ni macam bubble ni. So ini adalah proses pendidihan. So proses pendidihan ni dia untuk membunuh mikroorganisma. Ini yang biasa kita buat kat rumah ni. Ini yang biasa kita buat dekat rumah. Contohnya bila ayah awak nak minum air kopi ataupun air teh, mak awak akan panaskan air. Mak awak akan panaskan air tu, masukkan dalam cerek elektrik dan panaskan air itu dulu. So bila air itu mendidih, air mendidih pada 100 darjah Celsius, dia akan start mendidih. So pada suhu itu maka mikroorganisma akan mati. So bila mikroorganisma telah mati, maka kita selamatlah untuk minum. Jadi mak awak pun ataupun adik awak, kakak awak akan bancuh air dan awak minum. Jadi air tadi telah selamat untuk diminum. Tapi masalah pendidihan ni dia ada bahan-bahan yang terlarut. Contohnya yang tidak dapat disingkirkan. Benda asing contohnya dia tidak dapat diasingkan. Contohnya dalam air tadi keruh contohnya. Air tu keruh. So kalau awak didihkan dia, mikroorganisma mati tapi warna yang keruh tadi tidak dapat disingkirkan. So cara yang Y, siapa tahu cara Y? Ada tak? Penurasan. Faik terima kasih Faik So Y itu adalah penurasan. Awak tengok ni, dia pakai kertas turas ni So ni adalah penurasan. Proses penurasan ni
dia hanya boleh mengasingkan benda asing saja. Dia mengasingkan benda asing yang terampai. Maksud terampai tadi macam keruh tadilah. Contoh macam keruh tu. Kenapa air sungai itu keruh? Contohnya kita tengok kenapa air sungai itu keruh, warna macam teh tu. Warna macam teh tu, warna coklat gitu. Kerana di dalamnya ada benda asing yang terampai. Okey, awak ingat ada beza kan? Itu hari saya cerita kat awak ada dua jenis. Satu kita panggil larutan. Okey, larutan ni bila bahan larut, bahan terlarut, dia larut dalam air. Dia larut. Jadi awak akan dapat larutan yang jernih. Contoh macam air sirap tu. Awak akan dapat larutan yang jernih. Tapi kalau ampaian ni, dia ada bahan yang terlarut, sepatutnya dia larut tapi dia tak larut dalam cecair. Jadi maksudnya dia akan terampai. Dia terampai dalam cecair tadi. Jadi menyebabkan warna dia tadi warna keruh. Jadi cecair tadi, ampaian ni awak akan nampak dia keruh. Jadi kalau awak macam contoh macam air Milo tu, saya cerita kat awak itu hari macam air Milo. Kenapa? Kerana ada bahan yang tak larut tadi dia terampai. Jadi bila awak letak pada satu tempat, awak biarkan dia seketika, jangan kacau, jangan buat apa, nanti awak akan nampak dia turun. Jadi awak akan nampak dia ada dua lapisan. So kalau orang kata apa, penurasan ni tadi, awak ambil air yang keruh tadi, awak masukkan daripada bahagian atas. So kertas filter ni ataupun kertas turas ni tadi, dia akan tapiskan bahan yang terampai tadi. So dia tapis semua yang terampai tadi, dan nanti yang turun dekat bahagian bawah ni awak akan dapat air yang bersih. Biasanya jernih. Awak akan dapat air yang bersih, biasanya jernih. Tetapi masih lagi ada mikroorganisma. Yang hilang adalah benda yang terampai sahaja. Tapi mikroorganisma masih lagi ada. Jadi untuk awak tambah buah mikroorganisma, contohnya awak boleh lakukan proses yang pendidihan pula. Contohnya awak pergi tepi sungai kan, awak nak minum air, jadi awak ada air tapi air tadi keruh. Jadi awak buat alat penapisan dulu. So awak filter dia dulu, awak tapis dia dulu, so awak dapat air yang jernih. Awak dapat yang jernih. Tapi air jernih tadi awak tak boleh minum terus kerana masih lagi mengandungi mikroorganisma. Jadi awak perlu didihkan dia, awak perlu panaskan dia supaya mikroorganisma mati, barulah selamat awak minum. So kita ada 4 kaedah. So macam Faik jawab tadi, pertama X itu adalah kaedah pendidihan. So namakan kaedah X dan Y. Y adalah pendidihan, dan X adalah penurasan. Ada 2 lagi kawan dia, iaitu pengklorinan dan penyulingan. So awak jawab ini, awak akan dapat 2 markah lah. Kita teruskan dengan 6A2. 6A2. Sampel I, X dan Y. Awak tengok sampel X dan Y diperhatikan di bawah mikroskop. Dia ambil air yang dihasilkan, air yang selepas dididihkan dan air yang selepas ditapis tadi. Air yang lepas dididihkan ni dia ambil, dan juga air yang telah dituras tadi dia ambil, dia letak atas slide dan dia tengok di bawah mikroskop. Kenapa dia tengok bawah mikroskop? Sebab dia nak tengok ada tak mikroorganisma yang dalam larutan dalam X dan Y tadi. Selepas dilakukan pendidihan dan penurasan. Jadi dia katanya ramalkan. Ni dia sebut ramalkan perhatian yang diperolehi. Ramalkan ini adalah kemahiran dalam proses scientific skills, dalam science process skills. Ramalan ini adalah satu kaedah. Bermaksud kita membuat andaian, kita melihat berdasarkan pemerhatian kita membuat ramalan, tahu kan, kita membuat andaian apa yang berlaku. Contohnya awak duduk kat luar rumah, awak tengok dekat langit, awak tengok dekat atas, awak nampak mendung, awak nampak langit gelap, awak nampak awan-awan hitam. Jadi saya tanya awak, ramalkan apa yang berlaku petang nanti. Jadi dah berlaku ke belum? Belum.
Dah berlaku ke belum? Belum berlaku lagi. Tapi berdasarkan pemerhatian awak nampak awan hitam. Jadi awak boleh kata petang nanti hujan. Ini kata ramalan. Yang biasanya ramalan-ramalan ni awak dengar bila orang bagi tahu pasal kaji cuaca tu. Diramalkan esok hujan. Dah hujan ke belum? Belum. Dia meramalkan. Dia menilik. Kalau dulu menilik nasib tu. Dia menilik nasib tu, dia kata awak akan memperolehi kejayaan yang besar 2-3 hari lagi. Awak pun percaya lagu tu, kita pun percaya. Itu menilik. Itu menilik nasib. Maknanya dia meramalkan masa depan. So dia meramalkan masa depan itu, dia tidak mempunyai bukti. Kita sains, kita berdasarkan bukti. Apa bukti dia? Bukti dia, kita ambil air daripada pendidihan, air daripada penurasan tadi, dan kita letak bawah mikroskop. Jadi apa yang awak nak tengok bawah mikroskop ni? Iaitu kehadiran mikroorganisma. Jadi ada ke tak ada dalam X dan Y ni? Itu je. Air yang dididihkan awak tengok mikroskop. Ada tak mikroorganisma? Air yang dituras awak tengok bawah mikroskop. Ada tak mikroorganisma? Ini yang saya cerita tadi. Saya cerita tadi. So untuk jawab soalan ni macam mana? 2 markah ni. Awak kena jawab satu-satu. Maknanya dia tanya X dan Y kan? So awak kena jawab X. X adalah pendidihan. Saya dah cerita kat awak. Ada tak mikroorganisma awak rasa dalam ni? Tak ada. Tak ada sebab saya dah maksud dah tadi kat awak saya dah mention dekat awak tadi. Pendidihan ni dia akan membunuh mikroorganisma. Jadi jawapan awak boleh jawab gini je lah. Sampel X. Awak boleh jawab gini lah. Sampel X tidak mempunyai mikroorganisma. Manakala sampel Y ada tak? Mempunyai mikroorganisma. Terima kasih baik. Sampel Y mempunyai mikroorganisma. Tak payah nak bagi alasan sebab dia tidak minta awak bagi alasan. Dia tak minta awak bagi alasan, dia hanya tanya. Ramalkan pemerhatian yang diperolehi. Berikan satu kaedah pemeriksaan air yang dapat menyingkirkan benda asing terampai, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisma. Dia minta daripada 4 yang ada tadi. Kita ada 4 tadi kan? Kita ada pendidihan. Kita ada penurasan. Kita ada pengklorinan. Dan yang akhir kita ada penyulingan. Daripada 4 proses ini ataupun 4 kaedah pembersihan air ni, dia ada satu saja yang boleh menyingkirkan benda asing terampai, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisma. So jawapan dia adalah penyulingan. So dengan membuat penyulingan ni, awak akan dapat menyingkirkan bahan benda asing terampai, awak dapat menyingkirkan bahan terlarut dan juga awak dapat menyingkirkan ataupun membunuh mikroorganisma. Soalan nombor 6B. Rajah 6.2 menunjukkan proses rawatan air. Maknanya proses rawatan ni daripada air yang kotor tadi diproses hinggalah balik ke rumah awak balik. So air apa yang dia proses ni? Air yang awak basuh baju, air yang awak mandi, air yang basuh kereta, air hujan, air sungai. Jadi dia akan hantar ke satu tempat, ke loji penapisan air ataupun tempat perawatan air tadi. So dia akan recycle balik air tadi, dia akan bersihkan balik air tadi dan dia hantar balik ke rumah awak. So mula-mula sekali dia akan takungkan dulu. Air yang kita guna tadi, air telah kotor tadi, contohnya air hujan dan sebagainya tadi. Kita akan takungkan dia dekat satu takungan air yang besar. Takungan air yang besar. So kita akan biar dia dekat situ.
Okay, so bila kita biar dulu sekejap, dia duduk kat situ dulu, biar dia berehat sekejap. So air ini, air dalam takungan air ni, kat sini dia masih lagi ada pelbagai. Dia ada bahan terapung, dia ada bahan terampai, dia ada sampah, dia ada bahan buangan domestik dan sebagainya, ranting kayu, kadang-kadang ada bangkai haiwan yang mati dan sebagainya. So mula-mula sekali dia akan pergi ke tempat yang pertama, iaitu tempat yang kita panggil sebagai penapisan. Okay, dia akan pergi ke tempat yang pertama kat sini, penapisan ni. Ni dia akan lalu dekat proses penapisan dulu. So dekat sini dia akan tapis benda-benda yang besar, benda-benda yang besar, contoh macam ranting kayu, sampah-sampah sarap, okey, ada bangkai-bangkai haiwan dan sebagainya. So dia tapis dulu dekat situ, supaya air yang pergi dekat sini ni, supaya air yang lalu dekat sini ni dah tak ada dah bahan-bahan yang terbesar tu, bahan-bahan yang terapung besar-besar dalam air tadi. So dia akan masuk ke dalam pump, stesen pump tadi, dan stesen pump ni dia akan masuk ke satu tempat yang kita panggil sebagai pengoksidaan. Tempat pengoksidaan ni awak tengok dia akan, air tadi dia akan gemburkan. Awak tahu tak air tu gembur macam mana? Dia akan tembak dengan oksigen. Dia akan sembur dengan oksigen daripada bawah. Jadi air tadi akan sampai dekat stesen pengoksidaan ni, air tadi masih lagi berbau dan air tu ada lagi rasa. So bila sampai saja dekat pengoksidaan, stesen pengoksidaan ni, dia masukkan oksigen. Bila dia masukkan oksigen, yang tu yang kita panggil sebagai pengoksidaan. Kita masukkan oksigen, kita bekalkan oksigen dengan banyak. Jadi oksigen tadi boleh membuang bau dan rasa. Jadi kalau awak minum air pahit awak tak ada rasa. Air yang tulen ni dia tidak ada rasa dan dia tak ada bau. Okay, so lepas tu dia akan pergi kepada stesen yang seterusnya, iaitu penggumpalan. Stesen yang seterusnya ni dia akan pergi dekat penggumpalan. Okay, dekat stesen seterusnya ni dia akan masukkan alum. Okay, sini bahan kimia, dia masukkan alum. So dekat alum ni nanti dalam tu kan ada lumpur yang saya kata tadi kan, air yang tak jernih tadi. So bila alum dimasukkan, bahan-bahan tadi dia akan mula bergumpal. So bila dia bergumpal, dia akan menjadi lebih orang kata apa, density dia tu akan menjadi lebih besar. Kalau awak menggunakan istilah berat tadi, dia akan jadi lebih berat dan dia akan mula tenggelam ke dasar. Dia akan mula jatuh ke dasar. Okey, itu alum. Ini fungsi alum ni. Untuk menyebabkan bahan terlarut tadi, zarah-zarah lumpur ke, akan bergumpal jadi besar dan dia akan mula mendak ke bawah. Kemudian dia masukkan kapur mati ataupun slake lime ni. Sebab apa? Sebab dia nak turunkan pH. Dia nak turunkan pH. Dia nak turunkan keasitan. Dia nak turunkan keasitan air. Tak boleh, air tak boleh asid sangat, tak boleh terlalu terasid. Asid air awak minum kat rumah tu biasanya neutral. Dia punya pH 7. Biasanya dia duduk dalam keadaan neutral. Kalau asid sikit ke ataupun alkali sikit-sikit je. Tidak sehinggakan bila awak minum bocor habis mulut awak, asid pekat dan sebagainya. Jadi dia tambahkan dua bahan dekat sini. Pertama dia masukkan alum. Alum ni supaya lumpur akan bergumpal dan dia akan mendak ke bawah. Dan kemudian dia masukkan slake lime ataupun kapur mati tadi supaya pH tu akan turun. pH tu akan turun. Dan kemudiannya dia akan terus kepada tangki yang seterusnya yang kita panggil sebagai tangki pengenapan. Pengenapan ni samalah macam tadi. So dia biar dulu kat situ sekejap lama. Nanti bahan yang bergumpal tadi dia akan duduk ke bawah. Dia akan mendak di bahagian bawah. So bila dia mendak di bahagian bawah ni, nanti awak akan dapat air di bahagian atas ni. Air di bahagian atas ni lebih jernih. Awak akan dapat air yang jernih. Jadi enapan dia ni akan dibuang, akan dibuang ke satu tempat yang lain. Dan air yang bersih dan jernih tadi ni, dia akan lalu kepada stesen yang seterusnya yang kita panggil sebagai stesen penurasan. Dekat stesen penurasan ni dia ada menggunakan ini. Ini biasa kalau awak biasa dengar, dia gunakan pasir, dia gunakan pasir, batu dan sebagainya untuk sebagai bahan untuk dia menuras.
Kita boleh buat alat ni. Kita boleh buat alat ni, maknanya kita masukkan mula-mula sekali kita masukkan batu. Kemudian kita masukkan arang contohnya. Kemudian kita masukkan pasir yang halus. Saiz pasir, dan kita tuang air yang kotor tadi. So air tu akan menitik. Kita boleh buat ni. Contohnya saya ada satu bahan botol tin ke apa ke. Awak tebuk tin di bahagian bawah ni. So bahagian bawah ni contohnya awak letak batu besar-besar. Lepas tu awak letak arang contohnya. Lepas tu awak letak pasir yang kecil-kecil. Makin lama makin halus ke atas. Jadi bila kita cuahkan air yang keruh tadi, dia akan ditapis oleh ni, dan bila dia keluar bahagian bawah ni, awak akan dapat air yang jernih. Lagi jernih lah, lagi jernih. Lagi jernih. So dekat sini nanti barulah dia pergi dekat stesen yang hampir yang terakhir lah kalau kita kata. Dia pergi dekat pengklorinan dan pemfluoridaan. Yang P ni dia labelkan sebagai P ni. So bila dia masukkan klorin ni awak tahu tadi yang kat atas tadi saya sebut dah. Saya sebut dah kat awak ni. Ni klorin ni dia untuk bunuh mikroorganisma. Dia bunuh mikroorganisma. Kita masukkan klorin ni, kita tambah klorin ni untuk apa? Untuk bunuh mikroorganisma. Dan kemudian dia akan pergi kat depan, dia masukkan fluorida. Dia masuk ke stesen yang seterusnya yang kita panggil sebagai stesen fluorida. Ni stesen fluorida ni. Seluruh fluorida ni dia masukkan apa? Dia masukkan natrium fluorida. So bila dia tambah natrium fluorida tadi sebenarnya untuk apa? Untuk menguatkan gigi awak, untuk mengelakkan gigi awak daripada rosak. Sebab kita minum air ni secara langsungnya dia akan masuk ke dalam mulut awak dan berkontak terus dengan gigi awak. Jadi kita tambah fluorida ni untuk mengelakkan gigi rosak. So lepas tu dia simpan sekejap dan dia guna pump dan dia masuk ke dalam tangki simpanan. So daripada tangki simpanan ni lah pergi ke rumah kita. Pergi ke rumah kita. So awak guna balik untuk mandi, untuk basuh baju dan pakaian dan sebagainya. Dan air yang kotor tadi dia akan keluar dan dia akan masuk balik pergi dekat sini. Dia akan pergi balik dekat pengumpulan air untuk dirawat. Dia bergerak sampailah habis. So ini proses dia. Ini proses rawatan air. Soalan dia. Tangki yang manakah berfungsi untuk menyingkirkan bau dan rasa? Ni dia tanya awak. Tangki mana untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan? Saya dah bagi tahu dah kat awak tadi. Awak rasa tangki mana? Bahagian mana? So jawapan dia adalah tangki pengoksidaan. So awak jawab pengoksidaan, awak dapat 1 markah. Dan soalan yang terakhir, apakah bahan yang ditambah di P? Ni. Apakah bahan yang ditambah di P? Saya dah cerita dah ni, saya dah maklum kat awak ni. Ni cerita kita yang terakhir masa saya explain kat awak tadi. Dan mengapakah terangkan mengapakah bahan itu ditambah ke dalam air. So dekat sini kalau awak tengok dia bagi 2 markah. Dia bagi awak 2 markah. So dia tanya awak apa? Pertama dia tanya bahan yang ditambah. Yang kedua, mengapa bahan itu ditambah. So awak kena cerita. Awak kena cerita bahan apa yang dia tambah dan mengapa dia tambah. So awak jawab macam ni. So bahan yang ditambah adalah pertama dia tambah klorin. Ini jawapan pertama awak. Klorin dan apa? Dan natrium fluorida. Tu. Kenapa dia ditambah? Awak buat koma ke macam mana? Bahan klorin ditambah ditambah apa? Ditambah untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma. Mikroorganisma. Manakala natrium fluorida ditambah untuk mengurangkan kerosakan gigi.
Okey. So 2 pertama markah saya bagi dekat mana? Dekat sini. Dekat sini satu markah, dan bila awak bagi kenapa ini dapat satu lagi markah. So awak akan dapat 2 markah dekat sini. Okey, dekat atas ni 1. Okey. So yang lain tadi, okey, yang ni awak dapat 1 markah juga. So total semua akan jadi 8 markah. So awak dapat 8 markah. Okey. So habis soalan nombor 6. Okey, ini ceritakan mengenai berkaitan dengan awak punya bab 5 air dan larutan. Yang mana subtopik dia adalah pembersihan dan pembekalan air. Ini yang proses dia lah. Okey, so sampai sini ada apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya tak nak panjang-panjang cerita. Saya bagi awak latih. Saya bagi awak saya bagi awak kehadiran. So siapa yang dah isi form boleh left group lah boleh left boleh left Google Meet saya. So hingga kita jumpa lagi esok, saya akan bagi latihan ni untuk awak buat, dan hari Khamis kita jumpa untuk proses yang untuk perbincangan macam ni lah. So hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.